Oke, pertama sekali sebagai mukadimah, kita perlu yakinkan dan pastikan semula bahwasannya kemahiran bahasa Arab itu adalah amat penting, eh, bu- eh, secara keseluruhannya untuk seseorang yang bergelar Muslim, mukmin. Kalau dia beragama Muslim, maknanya bahasa Arab itu adalah satu keperluan kerana berkait rapat dengan ibadah kita, dengan um, keagamaan kita. Bahkan disebutkan dalam asar sahabat bahwasanya kita diminta, disuruh, digalakkan untuk mempelajari bahasa Arab kerana ianya adalah sebagian daripada agama kita. Nah, jadi ini adalah perkara yang tidak boleh disangkal lagi, dan khasnya untuk mereka yang akan menceburi bidang-bidang guaman ataupun kehakiman syar'i ini adalah satu kemestian. Kalau sekiranya kemahiran itu tidak ada, maknanya ada sesuatu yang hilang, dan sangat-sangat disayangkan apabila kemahiran ataupun bahasa Arab yang sepatutnya ada kurang ataupun tiada sama sekali. Jadi boleh mencacatkan eh, profesi sebagai seorang peguam ataupun apatah lagi hakim syar'i apabila kemahiran bahasa Arab itu rendah, kurang, apatah lagi tidak ada. Jadi maknanya satu kelebihan dan juga menjadi satu kemestian untuk mereka yang akan berprofesi sebagai seorang peguam ataupun hakim syar'i memastikan dirinya adalah mampu untuk memahami bahasa Arab secara baik, sama ada komunikasi ataupun membaca ataupun memahami dan menulis. Ini satu kemestian khasnya bagi mereka yang bergelar sebagai peguam syar'i ataupun hakim syar'i. Mereka yang bergelar misalnya sarjana syariah, graduan syariah, apatah lagi nak menceburi bidang kepeguaman syar'i dan mungkin nanti akan menjadi hakim dan sebagainya. Seperti yang disebut tadi, sangat-sangat mustahak untuk memastikan yang dia berkemampuan untuk berbahasa Arab secara uh, aktif, bukan hanya setakat boleh membaca ataupun sedikit sedikit memahami sahaja, tetapi secara aktif boleh membaca itu dah tidak menjadi masalah, memahami pun okey, dan juga menjadi satu kelebihan apabila lancar dan boleh berkomunikasi secara yang diperlukan dalam bahasa Arab. Ini merupakan satu kepentingan yang saya rasa semua calon-calon peguam syar'i, calon hakim dan mereka yang eh, mahu menceburi eh, kerjaya atau profesi dalam bidang ini untuk memastikan sama ada secara aktif untuk meningkatkan lagi kemampuan bahasa Arab ataupun mengikuti kursus-kursus, em, kelas-kelas, sama ada belajar sendiri ataupun yang lain-lain. Yang penting dari masa ke semasa pastikan bahwasannya kemampuan berbahasa Arab itu sentiasa dijaga, kalau boleh ditingkatkan lagi. Baik. Seterusnya berkaitan dengan apa yang nak saya sampaikan pada sesi ini, um, saya nak sampaikan berkaitan dengan kepentingan kitab turaf untuk hakim dan peguam syar'i. Jadi selain bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah alat sebenarnya, ia mujarad alah. Jika kanat indana alah nurid an naf'al syai'an, fabihadhil alah nastati' an nastamir fi amalina. Idzan al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab, kemahiran bahasa Arab itu adalah di samping kemahiran yang diperlukan, ianya adalah satu alat untuk memahami rujukan-rujukan, buku-buku, statute yang dan apa-apa yang berkaitan dengan nas, dalil, um, akwal ulama, ara'ul fuqaha dan sebagainya. Berkaitan dengan al-muhama asy-syar'iyyah ataupun al-qadha asy-syar'i, al-mahkamah syar'iyyah, kita tahu rujukan-rujukan yang akan dirujuk berkaitan dengan misalnya
perundangan undang-undang keluarga Islam. Sudah semestinya buku-buku tentang syariah, buku-buku tentang fiqh, buku-buku tentang qadha syar'i, al-masail fiqhiyah adalah bersumberkan daripada buku-buku Turat yang ianya adalah bersumber daripada dua buku utama agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan buku-buku ini yang dikarang oleh ulama kita, yang merupakan peninggalan ulama kita, legacy ulama-ulama terdahulu yang diguna pakai sehingga hari ini dan sampai bila-bila, ini yang disebut sebagai kitab Turat. Buku-buku legacy, buku-buku yang ditinggalkan oleh ulama-ulama kita sebagai Turat. Turat itu peninggalan. Turat itu dari segi bahasa adalah legacy. Dan bila disebut sebagai kitab Turat, maksudnya adalah buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu yang mempunyai kepentingan tersendiri yang menjadi rujukan khasnya berkaitan dengan hukum hakam Islam. Dan sebagai seorang peguam syar'i, hakim syar'i, sudah semestinya terbiasa dan mengenali buku-buku yang dipanggil sebagai buku-buku turaf ini. Khasnya lagi adalah buku turaf dalam madhab Asy-Syafi'i. Jadi saya nak sampaikan di sini di antara sebab dan faktor yang menjadikan pemahaman dan kemahiran kitab turaf fiqh Syafi'i khasnya bagi usaha memantapkan profesion guaman dan keagamaan syariah Malaysia adalah seperti berikut. Jadi kitab turaf ini dia banyak kerana kita ada 4 madhab. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 madhab yang terbesar yang diakui sah dan boleh dirujuk oleh seluruh umat Islam yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hukum hakam fiqh boleh merujuk kitab-kitab yang di bawah madhab-madhab ini, iaitu madhab 4 seperti yang kita tahu, yang dimulakan dengan Al-Madhabul Hanafi, Al-Madhabul Maliki, kemudian Al-Madhabul Syafi'i, dan juga Al-Madhab Al-Hambali. Khasnya madhab Syafi'i kerana kita tahu bahawasanya madhab fiqh di Malaysia secara khasnya, secara rasminya, kerajaan telah mengiktiraf rujukan dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia kebanyakannya dan secara rasminya adalah merujuk kepada buku-buku madhab Syafi'i. Oleh sebab itu, uh, kutub turath di madhab Syafi'i hial maraji' al-asasiyah, rujukan-rujukan yang utama dalam pemahaman hukum hakam Islam. Maka dari itu, segala uh, perkara yang berkaitan dengan hukum hakam, khilaf dan sebagainya, fatwa dan sebagainya, rujukan utamanya adalah pertama sekali merujuk kepada madhab Syafi'i. Khasnya nanti ada yang istilahnya al-madhab al-mu'tamad, al-qaulul mu'tamad dan sebagainya. Cumanya secara majoritinya adalah kitab turath madhab Syafi'i. Jadi kenapa em, ataupun apa faktor yang menjadikan pemahaman dan kemahiran untuk memahami buku-buku Taurat ini amat penting bagi seseorang yang akan menceburi bidang guaman ataupun kehakiman syar'i. Di antaranya adalah yang pertama, kita tahu undang-undang syariat di Malaysia adalah berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i dan masyarakat Muslim di Malaysia telah sebati dengan pengamalan dan hukum hakam syarak menurut mazhab Syafi'i. Kita tahu mazhab Syafi'i bukan satu-satunya, tetapi ianya adalah utama dirujuk dan tidak ada yang mengatakan bahawasanya Malaysia apabila mengadopsi dan menjadikan mazhab Syafi'i sebagai mazhab rasmi negara, tidak ada yang memahami bahasanya hanya mazhab Syafi'i saja yang digunakan pakai. Mazhab lain tidak. Itu tak betul dan itu yang dipanggil sebagai ta'assub al-madhabi. At-ta'assub al-madhabi ada mangkut, dibenci dan tidak sepatutnya. Fanatik dengan satu-satu madhab, maknanya seakan-akan hanya madhab Syafi'i saja yang betul, itu tidak ada yang berpahaman seperti itu. Apabila ada yang berpahaman seperti itu, yang mengatakan hanya madhab Syafi'i saja yang betul, pemahaman seperti itu perlu dibetulkan. Kerana meskipun madhab Syafi'i sebagai madhab rasmi, tetapi segala akwal
ataupun ara al-fuqaha al-arba'ah, fuqaha minal madhabil arba'ah, masih lagi dirujuk khasnya apabila berkaitan dengan al-maslahah, berkaitan dengan at-taisir, berkaitan dengan mahwa aslah wa aufaq. Dan mungkin saya tak perlu untuk sebut di sini berkaitan dengan eh, banyak contoh bagaimana fatwa-fatwa di Malaysia, bagaimana pandangan-pandangan yang dirujuk di Malaysia yang tidak berdasarkan kepada mazhab Syafi'i, tetapi rujukannya adalah mazhab-mazhab lain yang daripada keempat mazhab tersebut. Kita boleh sebut contohnya dalam bab muamalat, berapa banyak mazhab-mazhab dalam mazhab yang tiga yang lain selain mazhab Syafi'i dirujuk. Bahkan misalnya zakat fitrahnya dan sebagainya. Oke, jadi ini yang perlu kita ketahui. Oleh sebab itu, untuk memahami kutub turas, kitab-kitab turas dalam mazhab Syafi'i untuk calon peguam dan juga hakim syar'i amat-amatlah penting. Teks-teks turas Masadir al-asasiyah atau kutubul umdah dipanggil sebagai kutubul umdah, dan memahami perbahasan fuqaha madhab dalam kitab syarah dan juga hasyiah al-hawashi. Maknanya apabila seorang mampu untuk merujuk, untuk faham, boleh baca, boleh faham kitab-kitab ini, ianya akan sangat membantu dalam memutuskan apa-apa perkara, dalam memberikan penjelasan kepada anak guaman misalnya, semasa dihadapkan isu-isu tertentu, mudah untuk merujuk buku-buku ini. Khasnya berkaitan dengan aqwalul ulama, berkaitan dengan isu-isu perundangan keluarga Islam. Ini amat-amat penting untuk boleh eh, menguasai, paling tidak boleh rujuk, boleh faham, dan bila faham dalam bahasa asalnya, yaitu bahasa Arab, itu lebih percaya dibandingkan dengan hanya memahami dalam terjemahannya sahaja. Yang ketiga, menjamin kesahihan ilmu dan kefahaman mengikut pengarang asal kitab dan fuqaha mazhab yang bertepatan dengan kaedah, dengan bawabit ataupun usul mazhab Asy-Syafi'i secara khasnya. Dan kita di USIM, Alhamdulillah, ada unit yang dipanggil sebagai unit kitab turas, pelbagai program, halaqah, kursus, daurah dan sebagainya untuk kitab turas sangat banyak, dan saya yakin dan percaya pelajar-pelajar yang khasnya yang daripada USIM dah sangat sebati dengan kitab turas, dan nanti uh, dalam program hijab juga akan ada program yang dipanggil sebagai pemantapan kitab turas untuk pelajar-pelajar hijab. Maknanya kita ke arah untuk menguasai kitab turas apabila alat kita dah lengkap, dah mencukupi untuk memahami bahasa Arab. Maknanya untuk merujuk dan memahami kitab-kitab turas itu sangat membantu dan mudah untuk kita boleh menguasai kandungan daripada kitab-kitab turas tersebut. Kemudian yang seterusnya adalah kenapa penting? Kerana untuk mengetahui pendapat yang muktamad, qaulul muktamad. Ini biasanya dirujuk dalam mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, dalam fatwa misalnya, di antara kaedah pengeluaran fatwa di Malaysia, yang pertama yang dirujuk adalah qaul muktamad. Apabila tidak ada, maka kepada qaul yang lain di dalam mazhab Syafi'i. Apabila mazhab Syafi'i tidak ada, boleh merujuk kepada qaul-qaul yang ada di dalam mazhab yang lain. Jadi kita mengetahui pendapat yang utama, pendapat yang dhaif, yang syadz sebelum berhujah, bagi memastikan pendapat itu diterima ataupun tidak, bagi mengelakkan daripada sewenang-wenang ya mengambil pendapat dari mazhab muktabar dalam mazhab Syafi'i khasnya, eh, pendapat yang muktabar yang lain sebelum meneliti pandangan fuqaha Syafi'i terlebih dahulu. Maknanya akan sangat membantu untuk memahami apabila kita mempelajari kitab Turaf, bagaimana sepatutnya, apa steps, apa yang perlu diambil terlebih dahulu dalam mazhab Syafi'i. Apakah kita tak boleh misalnya tiba-tiba terus saja mengambil ini pandangan mazhab Syafi'i tanpa mengetahui ianya pandangan mazhab Syafi'i, cumanya kategori apa? Adakah ia kategori syadz
kategori misalnya al-qaulul qadim, al-qaulul jadid, ataupun ianya adalah pandangan yang dhaif dan sebagainya. Ini yang kita perlu tahu dengan mempelajari kitab-kitab Turath dan kita mampu memahami dalam bahasa Arab akan memudahkan kita untuk mengetahui perkara-perkara yang seperti ini. Ini sedikit sebanyak, sebenarnya ada lagi yang boleh dirujuk nanti. Nanti saya akan bagi satu artikel yang ditulis oleh rakan saya di fakulti yang merupakan salah seorang em, ustaz dan juga pakar dalam eh, kitab turas. Nanti boleh dapatkan buku tersebut untuk me- me- membaca, mengulang kaji dan mengetahui bagaimana kitab turas ini yang boleh dipahami dalam bahasa Arab amat-amat penting bagi mereka yang menceburi bidang guaman dan juga kehakiman syar'i. Oke, baik. Jadi secara ringkas mungkin ini nanti buku-buku yang perlu dirujuk dan eh, akan menjadi rujukan utama em, yang digunakan pakai di Malaysia oleh para hakim dan peguam syar'i sebagai rujukan mereka. Di antaranya misalnya semuanya adalah dalam mazhab Syafi'i khasnya, meskipun kita eh, tidak dilarang untuk melihat buku-buku dalam mazhab yang lain. Cumanya sebelum mengetahui buku-buku dalam mazhab yang lain, kita tidak turut dalam mazhab selain Syafi'i, perlu juga kita pastikan buku-buku ini adalah dah terbiasa dengan kita, khasnya mereka calon-calon peguam syar'i ini. Ada Minhajul Talibin dari Imam Nawawi, ada kita Al-Muhadzab, ada kita Fathul Wahhab, ada Fathul Mu'in, dan matan Al-Ghaya wa Taqrib. Ini matan dipanggil sebagai matan Abi Syuja' dalam fiqh Asy-Syafi'i. Ini sangat sebati dengan pelajar-pelajar USIM dan juga pelajar-pelajar syariah yang lainnya. Ada Hasyiatul Qalyubi, Hasyiatul Talibin, dan yang lain-lainnya. Nanti boleh dirujuk apa buku-buku rujukan madhab Syafi'i yang perlu dikuasai. Dan ini yang menjadikan em, kita ataupun Anda semuanya apabila nak memastikan bahwasanya nanti profesi sebagai seorang peguam syar'i yang unggul, yang berkemampuan tinggi dari segi hukum syarak, maka pengetahuan terhadap buku-buku rujukan atau kitab-kitab turah dalam mazhab Syafi'i kena dikuasai. Maknanya dah terbiasa dengan buku-buku ini. Macam mana nak rujuk dengan senang? Nah, itu adalah alatnya menggunakan bahasa Arab yang pertama sekali. Jadi ini contoh selain, oke baik, selain buku-buku rujukan Turath Al-Kutub Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama uh, madhab Syafi'i yang merupakan ulama dunia, ada juga ulama-ulama Nusantara yang mereka kebanyakannya, kalau tidak semuanya, berfahaman dan bermadhab Syafi'i pun menulis buku-buku tentang hukum hakam Islam, fiqh dan sebagainya yang boleh dirujuk dalam membantu memahami hukum hakam berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam. Jadi ini beberapa contoh saja. Ada Suratul Mustaqim, ada Sabilul Muhtadin, ada Bidayatul Muhtadi, ada Furu' Masail, ada Idah Munyatul Musalli, Al-Jawahirus Saniyah, Bughyatul Thullab, dan lain-lainnya. Ini buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama Nusantara, sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu dengan aksara Jawi, Arab, dan buku-buku ini adalah ada semuanya dan boleh dirujuk, membantu kita untuk memahami mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau yang buku ini mungkin yang ditulis dalam dalam bahasa Melayu mudah untuk kita paham. Cuma yang ditulis dalam bahasa Arab perlukan kemahiran dalam mempelajari ataupun uh, kemahiran bahasa Arab sangat-sangat diperlukan.